مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ أبي محمد عيسى بن أحمد أنصار الله قدس الله سره، سيدنا وشيخنا الشيخ الأحمدي قدس الله سره، سيدنا وشيخنا الشيخ ورسولهم وفرعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله لهم الفاتقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. Kita sambung muka surat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif, dan lagi maksud daripada ilmu ini hendak mensabitkan bagi kamal zatnya Tuhan kita dan mensabitkan sifat yang kamalan, dan tinggal pada menjadikan alam ini dan menafikan dia daripada segala sifat yang kekurangan, dan bersamaan dengan segala yang baharu ini. Dan demikian lagi maksud daripada ilmu ini hendak mensabitkan keadaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu beberapa banyak rasulnya
Dan ialah daripada manusia yang terlebih akmal manusia pada zamannya, ialah yang mempunyai segala sifat yang keelokan dan menafikan daripadanya segala kekurangan, dan wajib atas tiap-tiap orang membenarkan membenarkan barang yang dia khabarkan daripada segala yang gaib yang lagi akan datang dan yang sudah dahulu, maka sekaliannya itu benar lagi hak. Baik. Apa kata dia? Dan lagi maksud daripada ilmu ini. Baik, kita masih lagi pada bicara mabadi ilmu tauhid yang 10 perkara. Antara mabadi itu ialah maksud daripada ilmu ini. Dan lagi maksud daripada ilmu ini, yakni matlamat ilmu tauhid ini. Maksud daripada ilmu ini iaitu matlamat ilmu tauhid ini hendak mensabitkan, yakni hendak menyungguhi keyakinan. Mensabitkan yakni menyungguhi keyakinan bagi kamal zatnya Tuhan kita. Bagi kamal yakni bagi kesempurnaan zat Tuhan kita. Koma di situ. Apa dia kesempurnaan zat Tuhan kita? Antaranya ialah zat Tuhan itu adanya tidak ada yang menjadikan dia. Adanya tak berhajat kepada tempat. Zat Tuhan kita itu tidak berbilang-bilang. Zat Tuhan itu tidak berjuzuk-juzuk dan berhubung-hubung dengan sesuatu. Zat Tuhan itu tidak menyerupai segala sesuatu. Zat Tuhan itu tidak boleh digambarkan. Dan zat Tuhan itu maha mulia. Baik. Dan zat Tuhan kita itu bersifat dengan segala sifat kamalan. Ini dia. Dan mensabitkan sifat yang kamalan. Jangan baca mesebatkan. Mensabitkan. Dan mensabitkan ini, dan lagi ilmu tauhid ini matlamatnya untuk menyungguhi keyakinan. Menyungguhi keyakinan bahawasanya pada diri zat Allah kita itu ada sifat yang kamalan, yakni sifat-sifat yang maha sempurna, yang tidak terhingga banyaknya.
Jadi ilmu tauhid ini ilmu yang membicarakan zat Tuhan yang maha tinggi dan yang membicarakan sifat kamalatnya yang maha sempurna, yang tak terhingga banyaknya, dan tunggal pada menjadikan alam. Tu baca dengan tunggal ya, bukan tinggal, tunggal. Dan tunggal yakni dan dialah satu-satunya Tuhan yang menjadikan alam ini. Dan tunggal pada menjadikan alam ini, yakni dialah satu-satunya Tuhan yang menjadikan alam ini. Tak adalah Tuhan selain Allah. Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah. Nak kata satu saja, tunggal, yang maha tunggal, yang maha esa, yang maha perdana, yang maha bersifat dengan satu. Pagi tadi kita dah cerita Allah Ta'ala itu maha esa. Esa Allah Ta'ala itu tidak serupa dengan makna satu. Baik. Dan menafikan dia daripada segala sifat yang kekurangan. Jadi ilmu tauhid ini pula menyatakan ternapi. Maksud ilmu tauhid ini nak cerita kata ternapi Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kekurangan. Dan bersamaan dengan yang baharu. Ilmu tauhid ini juga matlamatnya nak cerita bahawasanya Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala itu tak serupa dengan sesuatu. Semua orang tahu Allah Ta'ala tak serupa dengan sesuatu. Allah Ta'ala tak boleh dibandingkan dengan sesuatu. Tetapi orang duk bandingkan juga Allah Ta'ala dengan sesuatu. Orang yang mengaku beriman tadi ni, dia mengaku Allah Ta'ala tu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Allah Ta'ala tak serupa dengan segala yang baru. Dia mengaku Allah Ta'ala tu laisa kamitslihi syai'. Tapi dia tak faham apa maksud kata percaya kepada Tuhan itu. Maka sebab dia tak tahu maksud percaya kepada Tuhan itulah dia sanggup mengambil hukum yang lain, dijadikan sebagai cara hidupnya. Dia ambil ideologi kufar sebagai jalan perjuangan hidupnya, tanpa dia sedari perbuatannya itu boleh menyebabkan dia terkeluar daripada agama Islam, yang boleh menyebabkan jadi murtad. Wal'ayazubillah. Benda ni tak boleh cerita dekat orang tak mengerti tauhid. Sehari dia kata kita mengkafirkan dia. Kita menyatakan hukumnya gitu. Maksud kata percaya kepada Allah dalam rukun iman yang pertama itu, banyak kali dah saya cerita benda ni, nak bagi tahu kat orang-orang ni agar faham molek apa makna rukun iman yang pertama itu. Apa rukun iman yang pertama? Percaya kepada Allah. Maksudnya apa? Percaya kepada dua perkara. Kalau kamu tak percaya, jadi kufur, jadi syirik, jadi kafir. Apa dia? Yang pertama, percaya kepada sifat ketuhanan Allah. Wajib percaya kepada sifat-sifat ketuhanan Allah. Maka nak percaya itu lagu mana? Kenalah belajar tauhid 68 aqaidul iman. Kenalah belajar tauhid. Dari 68 tu ada 50 perkara mengenai sifat-sifat ketuhanan Allah yang wajib diketahui. 18
perkara yang wajib diketahui mengenai Muhammadur Rasulullah. Dalam la ilaha illallah itu ada 50 aqaidul iman mengenai ketuhanan Allah yang wajib diketahui dan wajib dikenali, dibuat i'tiqad hingga timbul idrak di mata hati sekurang-kurangnya. Dan dalam Muhammadur Rasulullah itu pula ada 18 aqaidul iman, iaitu akidah mengenai kepercayaan kepada Rasul yang tak dapat tidak semua orang mesti tahu. Itu yang pertama. Percaya kepada Allah yang pertama ialah percaya kepada sifat-sifat ketuhanan Allah. Yang pertama, kau tolak satu, kafir. Tolak kata Tuhan tu takkan dia tahu semua kau. Kafir kau. Takkan Tuhan tak duduk kau, tak rehat. Mesti rehat, dia pun penat juga apa kita. Kafir. Baik, itu hukum sifat ketuhanan Allah yang wajib kita percaya. Ini ramai orang percaya. Tapi yang nombor 2 ni, apa dia? Percaya kepada hukum hakam Allah. Percaya kepada hukum hakam Allah. Hukum-hukum yang termaktub di dalam Al-Quran yang dinamakan hukum muhkamat. Nyamuk. Hukum itu wajib dipercayai. Sama ada di segi ibadahnya, muamalahnya, munakahahnya, jinayahnya. Apa jadi kalau kita hanya percaya aqimis salah, kutiba alaikumus siyam, tiba-tiba pada bab kutiba alaikumul qital, kutiba alaikumul qital kita tak percaya. Diwajibkan ke atas kamu hukum membunuh, hukum qisas, hukum hudud, hukum ta'zir dan sebagainya yang kita baca dalam kitab Kifayatul Muhtadi, bab hukum jinayah, hukum jinayat. Faham? Tiba-tiba satu hukum Allah kita tak percaya. Dan negara kita ni, masyarakat kita majmuk, mana mungkin kita nak menjalankan hukum Quran dan hadis. Apa jadi kepada orang-orang bukan Islam? Apa jadi kepada orang Islam selama ini kita tak menjalankan hukum Quran? Habis tanah-tanah orang Melayu jadi hak milik orang yang bukan Islam. Tak fikir kita. Hak ketuanan orang Islam di dalam negara kita ini pun dah diambil banyak oleh mereka. Asal mereka datang menumpang, akhirnya kita pula yang menumpang dengan mereka. Mereka menjadi toke-toke besar, mempunyai ladang-ladang besar, kita jadi kuli di ladang-ladang mereka. Mereka mempunyai toke besar, mempunyai kilang-kilang yang bertaraf 1,000,000 bintang. Kita pergi kerja dengan dia, bawa balik taik bintang pun tidak. Patut kita jadi bos tanah kita. Siapa punya kerja itu? Kerjanya ialah orang-orang yang tidak mahu menyokong hukum Allah tertegak di atas muka buminya. Jadi mana percaya kepada Allah itu? Kata percaya kepada Allah, tapi jadi lagu tu. Itulah puncanya umat Islam tertindas dulu, kini dan selamanya tertindas. Saya tidak mahu meletakkan Al-Quran dan hadis sebagai perlembagaan. Maka ini wajib ke atas tiap individu Muslim berusaha menegakkannya, berusaha untuk menegakkan hukum Allah itu. Itu kata percaya pada Allah. Sebab tu dalam kitab
syarah Jauharatut Tauhid Ibrahim Al-Laqani qaddasallahu sirrah telah menerangkan bab memilih pemimpin ini bukan hanya pada bab fiqh tapi juga berkait dengan akidah. Jangan buat main. Buka kitab, kita dah khatam banyak kali saya hurai ni. Siapa hurai? Esok nak mundi tak mengundi pun saya hurai. Sebab apa? Ini pegangan kita seumur hidup, bukan 5 tahun sekali ya, tidak. Sentiasa kita kena berpegang teguh dengan kepercayaan kepada Allah. Tak kira mengundi, tak kira apa. Baik. Faham boleh? Jadi jangan kita samakan hukum Allah itu dengan hukum makhluk. Jadi maknanya kita tak faham sifat Allah tu tak sama dengan makhluk. Itu dia kata tadi tu dalam ilmu tauhid ni dia beritahu juga matlamat dia juga ialah untuk menceritakan Allah Taala itu tidak bersamaan dengan segala yang baru. Maka jangan kamu samakan hukum Allah dengan hukum makhluk. Apatah lagi kalau mengatakan hukum makhluk itu lebih baik dari hukum Allah. Dengan mengatakan tidak boleh dilaksanakan hukum-hukum Allah di atas muka bumi kerana berbilang bangsa dan bermasyarakat majmuk. Ini perkara yang boleh membawa kepada batal iman. Orang dulu-dulu ni dia mengaji kitab undah. Kitab apa? Kitab perukunan sembahyang. Dalam tu pun ada cerita. Orang kampung dulu-dulu ni dia baca kitab tu ya. Kok Durus Samir ni payah nak baca. Kitab perukunan sembahyang tu mudah. Dalam tu pun dia ada cerita bab ini. Bab batal akidah ni. Kitab tu dah tak jumpa dalam ni, orang tak baca. Orang tak nak baca dah kitab tu barangkali. Tapi ada masalah tempat-tempat yang baca kitab tu. Baik habis. Dan demikian lagi maksud daripada ilmu ini hendak mensabitkan keadaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu beberapa banyak rasulnya. Ada berapa orang rasul? Rasul ada berapa rasul? Siapa rasul ni? Rasul ni ialah manusia lelaki yang diutuskan oleh Allah Ta'ala akan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya, melainkan Nabi kepada seluruh alam. Itu masuk kata rasul. Perempuan ada tak rasul? Perempuan tak ada rasul. Nabi ada tak perempuan? Nabi pun dah ada. Tapi orang perempuan yang imannya seperti Nabi ada. Wali-wali perempuan yang imannya seperti Nabi. Ini dah kita cerita dah dulu. Siapa Nabi perempuan tu? Bukan Nabi, tapi imannya seperti Nabi. Dalam kitab Fathul Bari ditulis Nabiyat. Hadis sebuah hadis. Nabi kata ada 6 perempuan yang digelarkan Nabiyat. 6 orang Nabi perempuan. Jadi maksud kata Nabi perempuan tu bukan perempuan tu jadi Nabi, tidak. Imannya seperti Nabi tapi tidaklah Nabi. Okey. Siapa dia perempuan yang dimasukkan oleh Nabi itu? Nabiyah. Yang pertamanya Hawa, isteri Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua
Yukaban. Siapa Yukaban? Ibunda Nabi Harun dan Nabi Musa. Yang ketiga Asiyah. Siapa Asiyah? Isteri Fir'aun. Fir'aun kafir, isterinya mukminah, lagi wali Allah. Yang keempat dan kelima Sarah dan Hajar, isteri Nabi Ibrahim. Yang keenam Maryam, ibu Nabi Isa alaihi salam. Itu 6 perempuan yang dikatakan nabiyat. Ada satu golongan di atas muka bumi ni, iaitu golongan Wahabi. Dia kata ada nabi perempuan. Tu yang saya nak cerita kat sini. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab Tafsir Al-Azhar karangan Dr. Hamka, dia kata ada nabi perempuan. Dalilnya ada hadis dalam kitab Fathul Bari. Jaga-jaga baca kitab tak ada guru sosek. dia tak ikut pendapat ulama ahli sunnah, dia ikut pendapat ulama Wahabi. Dia kata ada nabi perempuan, sedangkan dalam Quran menjelaskan tak ada nabi perempuan. Dia kata ada pula. Dalilnya ada hadis. Hadis tu menceritakan bukan nabi perempuan, wali perempuan yang imannya seperti nabi gitu. Jadi faham boleh orang yang suka baca buku tanpa guru. Baik. Jadi nabi ni ada berapa? Nabi ni tak terhingga banyaknya. Qaul dhaif mengatakan 124,000. Itu qaul dhaif. Yang muktamadnya tak terhingga banyaknya. Dalam kitab Jawi iaitu seketi 2 laksa 4,000. Seketi 2 laksa 4,000. Mi tak masuk, kocau tak masuk, laksa masuk. Maksudnya apa dia? 124,000. Rasul ada 313 orang. Satu pendapat mengatakan 314 orang. Rasul yang wajib diketahui 25 orang. 5 daripadanya dinamakan Nabi Rasul Ulul Azmi, yang kuat keazamannya, yang banyak rintangannya dalam menyampaikan agama Allah kepada manusia. Maka yang paling mulia di antara mereka ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu wajib kita percaya dan wajib kita tahu. Sunat menyimpan nama-nama rasul yang 313 itu di dalam rumah. Sunat menyimpan nama-nama mereka itu disimpan dalam rumah, dimasukkan dalam frame umpamanya, dilekatkan di dinding kerana memuliakan kemuliaan mereka di sisi Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebaikan, rahmat, barakah pada rumah tersebut. Baik. Dan ialah seseorang rasul itu, dialah seseorang rasul itu daripada manusia yang terlebih akmal manusia pada zamannya, yang terlebih sempurna manusia pada zamannya. Pada sesuatu zaman rasul, maka rasul itulah manusia yang paling sempurna. Ialah mempunyai segala sifat yang keelokan dan menafikan daripadanya segala kekurangan.
Wajib kita percaya rasul-rasul itu ada 4 sifat yang wajib ada pada mereka. Yang wajib pula kita percaya. Ini 4 ni antaranya, bukan 4 tu saja. Apa dia 4 tu? Yang pertamanya siddiq, benar. Yang keduanya tabligh, menyampaikan. Yang ketiganya amanah, yakni jujur. Dan yang keempatnya fatonah, iaitu cerdik. Siddiq, tabligh, amanah dan fatonah itu antara sifat yang wajib bagi Rasul, yang wajib kita tahu. Bukanlah 4 tu saja, ada banyak lagi sifat-sifat Rasul. Ya, ada banyak lagi sifat-sifat Rasul, ciri-ciri Rasul, biodata Rasul yang wajib kita tahu. Antaranya apa dia? Rasul itu tidak lupa. Wajib kita i'tikad Rasul itu tidak lupa. Yang kedua, rasul-rasul itu tidak berbuat dosa. Yang ketiga, rasul-rasul itu tak ada ayahnya atau datuknya ataupun usul mereka itu yang bermaksiat kepada Allah mahupun yang kafir musyrik. Rasul-rasul ni semua keturunannya daripada Nabi Adam alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya mukmin lagi muttaqin. Jangan jadi rupa Wahabi. Dia mengatakan mak ayah Nabi kafir, masuk neraka. Ini adalah akidah yang salah di dalam agama Islam. Maka Wahabi itu terkeluar daripada agama Islam kerana menghina mak dan ayah Nabi. Bahkan kita ni wajib beriktikad tidak ada satu pun nabi-nabi dan rasul-rasul yang mak ayahnya, datuknya yang beragama kafir. Tapi oleh kerana sejarah kita telah diputar belikkan oleh orientalis, itulah kita berjumpa kata Abdul Muttalib pun menyembah berhala, Abdullah pun menyembah berhala, Aminah pun menyembah berhala. Ini semua cerita putar belit orientalis yang kiblatnya Yahudi dan Nasara. Akhirnya kita pun belajar ilmu tu, kita pun duk kata mak ayah Nabi kafir. Bukan kata mak Nabi Ibrahim, bapa Nabi Ibrahim dia kafir, sampai mak Nabi Muhammad pun kafir. Ini salah dalam akidah ni, salah. Faham oleh sipirnya. Wajib kita percaya semua ibu bapa Nabi, datuknya dan usulnya adalah mukmin lagi muttaqin. Tidak ada yang musyrik mahupun yang bermaksiat kepada Allah. Kalau ada cerita ada mak ayah Nabi kafir ataupun maksiat dan sebagainya, itu semuanya adalah agenda orientalis untuk menyesatkan orang Islam dan memburuk-burukkan nabi-nabi orang-orang beragama Islam. Jadi kena faham ni akidah ni, jaga. Selalu saya dengar, kita dengar bukan? Selalu kita dengar mak Nabi Ibrahim kafir, bapa Nabi Ibrahim kafir, toki kilang berhala. Ini namanya orang tak mengaji akidah. Orang tak mengaji tauhid. Saya dah cerita banyak kali saya nak cerita lagi supaya kita ingat, jangan lupa. Sebab ilmu tu kena ulang-ulang. Afatul almi nisyanun, penyakit ilmu itu lupa. Betul tak? Tadi bini kita suruh pergi beli garam, sampai kedai lupa lah dia beli gudang garam.
Boleh juga lah. Seorang dalam makan. Pasal apa? Nyanyuk. Tu kata afatul ilmi nisyan, penyakit ilmu itu lupa. Kalau beli garam pun lupa, apatah lagi ilmu. Itulah kita selalu ulang-ulang. Nanti ada pula kata apalah ustaz yang tak ada modal dia sebut tu. Ya 40 tahun dah mengajar itu je sebut tak ada modal dia ustaz ni. Woi. Buka dalam hadis. Nabi pun selalu mengulang-ulang perkataan yang hampir sama. Sehingga Nabi sebut afatul ilmi nisyan, penyakit ilmu itu lupa. Dan terkadang dalam satu kuliah Nabi ulang sampai 3 kali benda yang penting supaya orang ambil perhatian dan jangan buat main-main. Faham? Boleh. Baik. Kita sambung ya. Jadi wajib kita membenarkan segala rasul-rasul dan nabi itu dari segi sifatnya dan apa yang dia bawa, seperti barang yang dikhabarkan daripada segala yang gaib-gaib. Ya, yang nabi bawa ni bukan hanya hukum syarak, bukan hanya cara hidup, tapi juga dari segi hukum dan juga perkara-perkara akidah yang gaib-gaib yang lagi akan datang. Wajib kita percaya kepada yang gaib. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu beriman kepada yang gaib. Apa yang gaib? Yang gaib yang pertama ialah Allah Subhanahu wa taala, yang ghaibul ghuyub, yang tak dapat dilihat dengan mata kepala. Maka disebut Allah itu ghaibul ghuyub. Nisbah tak dapat dilihat dengan mata kepala. Tapi orang-orang sufi dia kata Allah itu yang zahir. Kan ada namanya dalam Asmaul Husna Az-Zahiru. Allah Taala itu maha nyata. Kenapa pula kita kata Allah Taala itu ghaibul ghuyub? Ghaibul ghuyub nisbah tak dapat dilihat dengan mata kepala. Tapi dia zahir. Zahir itu nisbah orang-orang yang kewalian, dia sentiasa musyahadahkan Allah. Sentiasa ingat Allah. Ini kita dah cerita minggu yang lalu. Baik, habis. Yang lagi akan datang. Apa maksud yang lagi akan datang? Yakni yang lagi akan datang huraiannya. Dalam bab yang akan datang, musannif akan hurai apa itu perkara yang gaib. Tak payah hurai dah, dah hafal belaka dah. Muka dalam 68 Aqaidul Iman tu kan. Antara yang gaib lagi apa dia? Syurga, neraka, lagi titian sirat, padang mahsyar, mizan. Itu semua adalah perkara yang gaib, yang akan datang berlaku. Mula-mulanya kiamat. Pas kiamat, selepas 40 tahun kiamat, semua makhluk akan dibangunkan. Namanya Yaumul Mab'uts, hari kebangkitan. Di mana dibangkitkan? Di padang mahsyar. Yang mana yang arif billah semuanya masuk syurga tanpa hisab. Setelah dibangkitkan itu, mereka hanya menunggu tunggangan mereka merupakan borak. Ya, borak ni asal daripada kalimah barqun. Apa dia barqun? Kilat. Borak ni maknanya seekor binatang yang pantasnya seperti kilat. Itu masuk kata borak.
Borak orang boleh panggil apa? Temberang. Ini borak bukan cakap Melayu, ini borak cakap Arab. Jadi mereka menunggu borak tunggangan itu sekadar lamanya antara zuhur ke asar ataupun antara asar ke maghrib sahaja. Kemudian datanglah borak ini membawa mereka terus masuk ke syurga tanpa hisab. Siapa mereka? Mereka ialah yang pertamanya rasul-rasul, nabi-nabi, wali-wali dan para syuhada. Dukhulul jannah bighairi hisab. Kemudian tertinggallah orang-orang yang kafir dan fasik-fasik di padang mahsyar. Ada yang duduk setelah itu akan datanglah matahari. Allah akan datangkan matahari terpacak atas kepala sejengkal daripada kepala. Duduklah selama 50,000 tahun. Bukan 5 tahun, 50,000 tahun duduk bawah terik matahari itu. Tak percaya? Terdengar buat tahu. Aku biasa dah duduk tengah bawah matahari ni, relax lah. Relax lah kau. Kita lah ni matahari dengan kita jauhnya 152 juta kilometer. Matahari dengan kita ni jarak dia 152 juta kilogram. Nampak? Johor pergi Perlis je sampai tak 152 juta kilometer. Kau keliling dunia pun tak sampai 152 juta kilometer. Keliling dunia pun tak sampai. Jauhnya matahari 152 juta kilometer. Itu pun terasa panas. Pukul 10 pagi pun rasa panas. Ini kan kata pula sejengkal atas kepala. Tapi kita hari ni dengar macam buat lawak Ustaz ni pelawak tu. Mana Ustaz buat lawak Siapa? Ustaz tu pun tak takut. Sembang je benar. Apa saya? Tentu dah takut dah. Bila Ustaz yang merah. Siapa? Yalah yang cakap lebih kurang tak rasa apa. Bila kita bercakap, kita sendiri pun tak takut. Macam mana orang dengar tu takut? Tak rasa apa. Lambu dengar. Betul ke Ustaz ni? Takut betul je. Saya bukan nak cerita takut tak takut, nak cerita jaraknya tu. Imam Ghazali suruh kita bayang-bayangkan. Bila kita nak buat dosa, nyamuk besar. Bila kita nak buat dosa, bayangkan matahari sejengkal atas kepala. Macam mana api dia? Macam mana panas dia? Bukan 100 darjah Celsius lah. Matahari ni sekarang ni kepanasan dia 15 juta darjah Celsius. Lo ni di dunia, akhirat entah 1000 kali ganda, kita tak tahu. Tapi tak mati-mati kita. Hidup di situ antara hidup dengan mati. Nak kata mati tak mati, nak kata hidup tak hidup. Antara hidup dan mati, tulis elok sini. Tulis. Tak buku di sini tulis. Tulis. Jangan duduk berangan. Setelah 150 juta tahun, 50,000 tahun duduk di padang mahsyar, barulah datang Allah telah anugerahkan pemikiran, tulis di kalangan
orang-orang yang beriman yang berdosa tadi ni untuk mencari syafaah para nabi. Dah 50,000 tahun dah. Tu nak cari syafaah tu pula 5,000 tahun. Sampai jumpa Nabi Muhammad. Barulah dapat syafaah Nabi yang menghilangkan terik matahari. Kemudian yang kafir diasingkan, yang mukmin diasingkan. Tulislah lela. Lepas tu yang kafir ni dimasukkan ke dalam neraka bi ghairi hisab. Orang-orang kafir masuk neraka tanpa hisab. Termasuk orang-orang yang murtad, yang dah syirik masa hidup di dunia, yang tak risau pun akan jadi kafir, tak risau pun jadi syirik. Tak heran dengan kejahilan, tak heran dengan menyokong kemungkaran dan kekufuran. Ini dah awal dah syirik. Mereka dulu masuk neraka tanpa hisab. Jaga-jaga adakah kita tergolong dalam orang-orang yang tak menghiraukan kufur dan syirik di atas muka bumi. Tak risau pun dengan tidak kenal Allah, tak risau pun tak tahu 68 aqaidul iman, tak risau pun jatuh murtad ke syirik. Jaga-jaga. Jangan duduk sembang besar kat atas muka bumi ni. Kita tak tahu nasib kita sana. Orang alim pun boleh jadi kafir tu. Tambah orang jahil. Bal'am bin Ba'murak pun jadi kafir, sedangkan dia orang alim, orang soleh asalnya. Qarun orang alim, orang soleh, hafaz Taurat pun macam kafir. Ini selalu kita cerita. Untuk apa? Untuk peringatan diri saya yang selalu lupa dengan Allah. Bukan kata saya selalu lupa, yang tak pernah ingat kepada Allah. Mayang pun tak ingat Allah. Tuan-tuan ingat Allah. Mayang ingat Allah. Ingat Allah. Semayang ingat Allah. Ada Semayang pun kita ni tak ingat Allah. Mati esok jadi macam mana nasib kita? Inilah dia. Jangan doa saja gitu, tak apa. Tak ada masalah kita ni sebenarnya, tak ada masalah. Tak payah duk fikir ekonomi sangatlah. Tak payah duk fikir pembangunan sangatlah. Fikir nak mati ya sama. Secerdik-cerdik manusia, kata Nabi, orang yang banyak mengingati mati, lalu buat bekalan untuk menghadapinya. Sebodoh-bodoh manusia ialah orang yang banyak menggunakan akal untuk mengumpulkan harta dunia yang akan ia tinggalkan mati kelak. Ni sebodoh-bodoh manusia sebenarnya. Kita duk sangka dia cerdik. Rupanya Nabi kata dia bodoh. Nabi kata, bukan saya kata. Saya cuma membacakan apa kata Nabi. Tulislah. Fahamkan diri kita. Saya fahamkan diri saya. Tuan-tuan perempuan fahamkan diri tuan-tuan dan perempuan. Allah jualah yang memberi hidayah. Wa innama ana qasim wallahu yu'ti, kata Nabi. Aku hanyalah pemberitahu, yang memberi hidayah itu ialah Allah. Nabi pun tak boleh bagi hidayah. Ya, Abu Jahal mati kafir. Abu Lahab mati kafir. Apa Nabi tak nak jumpa? Tapi itu maknanya hidayah bukan milik siapa, termasuk bukan milik Nabi, milik Allah. Innama ana qasim wallahu yu'ti. Sungguhnya aku hanyalah pemberitahu, kata Nabi. Allah jualah yang memberi hidayah. Kita tak boleh beri hidayah kat siapa-siapa. Baik, kita cuma cerita. Kita lihat Nabi-Nabi dulu. Bukan ramai pengikut pun. Nabi Isa yang hebat berpidato, yang hebat memperjuangkan agama. Pengikut dia berapa orang? 12 orang saja.
Sedangkan di zamannya manusia ada jutaan. Manusia ada jutaan. Umat Nabi Musa ada 600,000. Pun ada yang menentangnya, yang menentang hukum Allah. Jangan dah tidur, tulis orang ngaji tidur, sagi semua nak tidur. Ni dia kacau, ambil ni buah balan lintah ni. Tak kacau lah. Tak, tulis. Tulis. Tulis lah apa-apa. Janji tulis. Jangan tidur sudah. Sagi semua nak tidur. Seorang tidur, semua nak tidur. Yang saya pun nak tidur sekali. Nanti pukul 12 kita tidur, no? Baik. Dia pandang dia umur apa? Apa tidur, apa umur apa? Baik. Itu untuk renungan kita. Dan sudah dahulu, dan yang sudah dahulu, yakni dan keterangan yang sudah dahulu dinyatakan mengenai perkara yang gaib-gaib dalam kitab Durus Samin ini. Titik di situ, habis. Maka sekaliannya itu benar lagi hak. Maka sekalian yang disampaikan oleh Rasul itu wajib kita mengakui akan benarnya dan hak, yakni sungguhnya. Jadi sekurang-kurang kita mengaku dalam la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, aku mengaku tidak ada Tuhan selain Allah. Maknanya apa? Aku mengaku bahwasanya Allah itu tidak sekali-kali bersifat kekurangan, dan aku mengaku Allah itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku mengaku Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Apa yang dibawanya benar belaka. Itulah sekurang-kurang yang wajib kita tahu dalam kalimah syahadatain. Baik. Jadi dalam ilmu tauhid, maksud ilmu tauhid ini nak cerita akan kesempurnaan Allah dan kesempurnaan rasul-rasulnya. Baik, kita berhenti di situ. Kemudian katanya, ketahui olehmu ila akhirih, wallahu a'lam, wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wallahu a'lam. Baik, ada satu soalan. Sebelum saya baca soalan ni, ada satu lagi soalan. Tadi ada satu soalan. Soalan tu datang dari Kelantan, disampaikan oleh seorang jemaah kita. Dia tanya, tempat hamba ni calonnya perempuan, bolehkah kita mengundi orang perempuan untuk dilantik sebagai pemimpin? Sedangkan aku tak cakap Kelantan. Kita dilarang latih perempuan jadi pemimpin. Tak gitu. Jadi yang mana nak buat? Boleh faham soalan dia? Boleh? Boleh ke lantik orang perempuan sebagai pemimpin? Baik. Maksudnya tu
tempat dia tu, calon dia tu orang perempuan. Calon PN. Calon PN dia tu orang perempuan. Jadi bolehkah kita undi orang perempuan? Ya. Baik, jawapannya lagu ni lah. Dalam Kitabul Jinayah ada diceritakan pemimpin ni ada dua jenis. Pemimpin ni ada dua jenis. Yang pertama namanya Imamul Ammah. Pemimpin yang umum. Yang kedua Imamul Khassah. Pemimpin yang khas ataupun yang khusus. Tadi saya jawab dalam WhatsApp ni, jawab cara live pula. Aku tak faham ke? Siapa pemimpin yang ammah? Pemimpin yang ammah ni iaitu pemimpin bagi sekalian pemimpin yang di bawah dan sekalian rakyat jelata, seperti raja, sultan, perdana menteri. Ini nyamuk besar. Jadi pemimpin yang ammah ni, Rasulullah tidak benarkan orang perempuan, orang lelaki sahaja. Maka dimaksudkan dengan tak boleh melantik pemimpin itu pemimpin yang ammah, Imamul Ammah. Imamul Ammah tak boleh perempuan. Raja ke, ya, raja, sultan, perdana menteri, tak boleh orang perempuan. Termasuk perempuan tu apa dia? Kamithliha, dan seumpama perempuan. Siapa dia yang seumpama perempuan? Iaitu orang-orang yang lemah iman, seperti orang fasik, orang zalim, apatah lagi kafir. Maka mereka itu lebih lemah daripada mukminah. Mereka itu lebih lemah daripada muslimah. Kalau orang perempuan tak boleh jadi pemimpin yang ammah, apatah lagi orang fasik, orang zalim, walaupun dia lelaki. Sebenarnya itu jantan lemba. Faham? Apatah lagi kafir. Jadi Imamul Ammah tak boleh orang macam ni. Termasuklah khunsa, tak boleh. Dan kanak tak boleh jadi pemimpin. Yang pertama sekali tak boleh jadi pemimpin orang kafir. Yang kedua orang zalim. Yang ketiga orang fasik. Yang keempatnya orang khunsa. Yang kelima kanak-kanak. Yang keenamnya orang yang dihajarkan hartanya, orang bankrupsi, tak boleh. Dan yang ketujuhnya perempuan. Itu disebut dalam kitab. Aku baca kitab ni, bukan nak kempen ni. Dalam kitab ni, orang perempuan rupanya duduk nombor 7, bukan nombor 1, tak boleh. Nombor 1 tak boleh, nak kafir. Jaga ni orang Islam. Jaga ni orang Islam ni. Ya, jangan kamu pilih orang kafir sebagai pemimpin. Ini orang zalim. Siapa zalim? Orang yang tidak mahu menghukum Allah. Dia sendiri pun tidak ada matlamat nak menegakkan hukum Quran dan hadis. Tak boleh. Tu orang zalim. Yang ketiga orang fasik. Siapa orang fasik? Orang yang mengekalkan dosa. Dosa lagu mana? Bini dia pun tak pakai tudung, atau pakai tudung pun tapi bertabarruj. Dia pun tak kerti agama. Fasik dah. Rasuah belamba. Fasik dah. Yang ketiga
Khunsa. Khunsa ni siapa khunsa? Ada dua alat. Alat jantan dah, alat betina dah. Khunsa tak boleh. Yang keenam, kanak. Ya, dan yang ketujuhnya perempuan. Weh, orang perempuan duduk nombor 7. Kafir lagi tinggi tak boleh. Namun tak boleh. Kalau perempuan tak boleh, bawah pada lagi tak boleh lah. Faham dia yang tu. Buat tak faham. Betul boleh faham tak? Boleh lah. Palu. Maka mereka ni tak boleh jadi pemimpin imamul ammah. Ya, imamul ammah ya. Yang kedua namanya imamul khassah. Siapa imamul khassah? Imam yang khusus untuk kaumnya atau wakil setempatnya. Dia wakil kampung ya, wakil daerah ya. Bukan jadi ketua bagi segala ketua, bukan. Maka mereka ni harus walau kafir sekalipun. Bukan kata orang perempuan, orang kafir pun harus. Ya. Dengan syarat kafir itu dia tunduk dan patuh pada imamul ammah yang mukmin. Maka bolehlah kita lantik kafir itu sebagai wakil kita. Itulah kaedah dia. Faham? Kalau orang perempuan, kafir boleh, takkan perempuan tak boleh. Jadi tidak ada masalah lah kita nak pangkah calon perempuan. Kalau dia tu ustazah, tak apalah, boleh lah. Selagi dia ada laki, calon pilihan raya. Bila dia tak ada laki, calon bini. Betul? Itulah awak je lah. Ngantuk je pun. Dah, tidur dah. Orang tidur betul. Dia letih tadi angkat batu ke apa. Sian dengan dia. Tidurlah. Nak habis dah pun. Baik habis yang tu nak cerita. Sebab tadi ada orang tanya. Sebenarnya soalan ni banyak tahun ni orang tanya. Tiap-tiap nak mengundi orang tanya. Tiap nak mengundi. Ya. Baik sekian dimaklumkan. Begitulah jawapan yang pernah saya jumpa dalam Kitabul Jinayah, bab memilih pemimpin. Ada juga dalam kitab tafsir dia sebut bab itu. InsyaAllah kita sambung. Kemudian katanya, ketahui olehmu ila akhirih wallahu a'lam wa la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa limasyayikhina وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحتها على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان، خصوصا في ماليزيا يا أرحم الراحمين. انصرنا يا الله فإنك خير الناصرين، وافتح لنا يا الله فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا يا الله فإنك خير الغافرين.
وارحمنا يا الله فإنك خير الغافرين وارحمنا يا الله فإنك خير الراحمين وارزقنا يا الله فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الفاسقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين واهدنا ونجنا من القوم الكافرين واهدنا ونجنا من القوم المبتدعين واهدنا ونجنا من القوم المشركين واهدنا ونجنا من القوم المرتدين واهدنا ونجنا من القوم المنافقين واهدنا ونجنا من القوم اليهوديين واهدنا ونجنا من القوم الضالين واهدنا ونجنا من الشيطان الرجيم وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا الله يا كريم يا كريم يا كريم يا ودود يا ودود يا ودود يا سلام يا سلام يا سلام أسلمنا يا الله بفضلك يا جواد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم